Hello, untuk kelas hari ini, kamu cuma ada satu objektif je, okey? So, objektif dia ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. Okey, seminggu ni kita selesaikan masalah yang mudah dulu. Next week, kita up satu level, okey? So, kita terus kepada contoh supaya kamu faham apa kita punya objektif ni. Okey, kita tengok sini. Ini ialah latihan 4.1D. Kalau buku teks kamu muka surat 100. Okey. So, kita tengok soalan ni. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bilik berbentuk segi empat tepat. Hitung perimeter dalam cm bagi lukisan berskala bilik tersebut yang dilukis dengan skala 1/50. Okey, so kalau kamu tengok yang warna hijau ni, ini adalah dia punya bilik. Jadi dia nak kamu lukis dalam bentuk lukisan berskala. Dan dia punya nisbah ialah 1/50. Kalau kamu nampak ni, maksudnya ini adalah untuk ukuran objek kan hari tu. Ini adalah untuk ukuran lukisan berskala. Maksudnya lukisan berskala kamu ini akan lebih kecil lah kan. Sebab sini pun dah 3.5 meter dia punya ni. Jadi apa yang kamu kena buat, lukis dulu semula. Okay. And now, langkah pertama, tukarkan yang meter ni kepada cm. Okay. Berapa cm dia? Kalau 3.5 meter bersamaan dengan 35 cm. 5.2 meter bersamaan dengan, betul ke 35 cm? Tak, 350 kan. So ini 520 cm. Okey, so ini kamu kena bahagi dengan 50. Baru kamu boleh letak hasil bahagi tu dekat sini, ukuran kamu punya lukisan berskala. So sekarang 350 per 50 sama dengan berapa ni? Baik, ini ialah soalan nombor 5. Okey, rajah di atas menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah padang yang berbentuk segi empat tepat. Jika skala digunakan ialah 1/2000. Okey, hitung luas sebenar padang itu dalam meter persegi. 1/2000. Maksudnya kalau ini, kalau kamu nampak 1/2000, bermaksud lukisan berskala tu lebih kecil daripada yang sebenar lah kan. Memang betul lah, logik lah. Sebab padang kan memang besar. Takkan kamu boleh lukis padang dekat kertas kan. Okey, so kita kena tukar dulu 3 cm itu kepada 2000. Kepada panjang padang yang sebenar. So macam mana nak buat? Tadi bahagi kan. Kalau daripada objek pergi ke lukisan berskala. Sekarang untuk sebaliknya kita darab. Okey. So, apa yang berlaku ialah kita buat sini dulu. Ini kira objek padang sebenar. Kurang macam ni lah. Okey. So, 3 cm. Okey. Darab dengan 2000. Kamu akan dapat berapa tu? 6000 cm. Okey. Tapi takkanlah kamu nak tulis 6000 cm sini kan? Panjang sangat tu, tak boleh. Jadi kamu kena tukar cm itu kepada meter. So 6000 cm pergi kepada meter, berapa tu? Okey. Kamu kena bahagi dengan 100 sebab 1 meter sama dengan 100 cm. So sini ialah 60 meter. So baru kamu letak sini 60 meter. Okey, ini panjang padang yang sebenar. Next, 6 cm darab 2000
bersamaan dengan berapa tu? 12,000 ke? Cek guna kalkulator kalau kamu tak yakin. Okey, ini cm dan 12,000 cm tukar kepada meter bersamaan dengan berapa tu? 120 meter. Okey, so baru kamu boleh tulis sini 120 meter. Okey. Ini panjang ni. Now, sekarang kita dah ada ukuran sebenar padang. Adakah kita telah menjawab soalan? Kita cek balik. Jika skala yang digunakan 1/2000, hitung luas sebenar padang itu dalam meter persegi. So, belum lagi lah kan? Kita kena hitung luas dia dalam meter persegi. Okay, so untuk tengok luas, mencari luas dia, luas sama dengan panjang darab lebar kan? So, ini luas. So, panjang kita ialah 60 meter darab dengan 120 meter. Kamu akan dapat berapa tu? 7,200 meter persegi. So, barulah kita menjawab soalan sebenarnya. Okey. Next, ialah soalan B. Encik Denny memotong rumput di padang tersebut dengan kadar 400 meter persegi dalam masa 8 minit. Okey. Hitung tempoh masa dalam jam dan minit yang diperlukan oleh Encik Denny untuk memotong rumput keseluruhan padang tersebut. Okey. Okey. First, kita cari dulu maklumat dia. Kita tahu, okey, luas padang sama dengan 7,200 meter persegi. Itu maklumat yang kita dapatkan. Okay, now Encik Denny ni dia boleh potong 400 meter persegi dalam 8 minit. Jadi kalau untuk 1 minit, berapa meter persegi Encik Denny boleh potong? Macam mana kita nak tahu? Okay, untuk 1 minit. Okay, jadi 400 meter persegi bahagi dengan 8 minit. Kamu akan dapat 50 meter persegi per minit. Ini potong, ini jadi 50 lah kan? Maksudnya, dalam 1 minit, Encik Denny boleh potong 50 meter persegi rumput. Okey, boleh potong rumput dalam 50 meter persegi. Luas dia macam tu. Okey. Jadi, dah tahu ni, kita boleh cari berapa pula untuk keluasan ni, berapa lama Encik Denny boleh potong. So, apa yang kita boleh buat, bahagilah kan. Okey. 7,200 meter persegi bahagi dengan 50 meter persegi per minit, per 1 minit. Tapi tak payahlah tulis 1 tu kan, sebab dah 50 bahagi 1 kan 50 juga. Sebab itulah saya tak tulis 1 tu. Okey, kalau kamu ingat balik, kalau kita bahagi pecahan, kita terpaksa tukar dia kepada darab, dan pecahan itu, ini minit, ini jadi 50 meter persegi. Kan? Dan kamu akan dapat lebih kurang macam ni bentuk dia. 7,200. Jangan pening dulu dengan dia punya unit ni. Ada sebab kenapa saya tulis 50 meter persegi. Dan tengok, ini 50 meter persegi kan, boleh potong. Benda yang sama kan? Dan ini saya boleh potong. Dan ini pun saya boleh potong. 7,200 bahagi 50 sama dengan 144. So, maksudnya Encik Denny, okay, untuk satu padang tu, Encik Denny mengambil masa 144 minit.
Okey. Tapi soalan dia nak kamu hitung dalam jam dan minit. Okey, jadi kita belum siap ni. Kita kena tukar 144 minit ni kepada jam dan juga minit. So, kamu tahu 1 jam sama dengan 60 minit kan? Okey. So, maksudnya 144 ni tadi kena bahagi dengan 60, dapatlah 2.4 jam. Okey, sekarang kita dah dapat 2 jam. Tapi minitnya mana? Inilah minit dia kan, 0.4 ni. Okey. So, kita dah tahu 2 jam, kita nak cari minitnya berapa? Bukannya 0.4 minit ataupun bukannya 4 minit, kamu kena ubah balik 0.4. Dari mana saya dapat 0.4 ni? Daripada sini. Okey. 0.4 jam darab dengan 60. Kita nak tukar balik dia kepada minit. Sama dengan 24 minit. Okey. So, maksudnya Encik Denny 144 minit tadi, kamu boleh tukar dia kepada 2 jam 24 minit. Inilah masa Encik Denny gunakan untuk memotong rumput dalam satu padang tu. Okey. So, inilah jawapan dia. Ataupun kalau kamu nak tulis dalam bentuk ayat, Encik Denny mengambil masa 2 jam dan 24 minit untuk memotong rumput di dalam kawasan padang. Nah, okey. Baru kamu menjawab soalan. Okey. Saya harap dengan contoh ini kamu dapat buat soalan yang saya bagi kamu dalam bahan cakna tu kan, iaitu buka surat 100 latihan 4.1 di 1, soalan 1, soalan 3 dan soalan 4. Okey? Itu yang kamu kena jawab. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Saya harap kamu faham. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya secara direct. Okey? Thank you.